Pada akhir tahun 2019, terdapat virus baru yang kemudian dikenali sebagai COVID-19 dari Wuhan, China, mula menarik perhatian dunia. Tidak lama kemudian, Malaysia juga tidak terlepas dari cekaman virus ini. Sekolah-sekolah ditutup dan rutin harian menjadi terganggu. Dalam sekelip mata, dunia pendidikan Malaysia terpaksa beradaptasi dengan situasi yang belum pernah dialami sebelumnya. Tidak hanya sekolah, tetapi juga universiti dan institusi pendidikan lain terpaksa beralih kepada pengajaran dalam talian. Sebagai seorang guru matematik, saya kerap kali berbual dengan rakan-rakan sekerja tentang perubahan mendadak dalam mengajar matematik. Antara persoalan yang sering ditanya adalah, adakah guru-guru lain di seluruh Malaysia menghadapi pengalaman yang sama seperti saya? Bagaimanakah mereka mengatasi cabaran ini? Rasional di sebalik kajian ini adalah untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Untuk memahami realiti sebenar di lapangan. Di Malaysia, matematik bukan sahaja dianggap sebagai salah satu subjek utama dalam peperiksaan, tetapi juga sebagai kunci ke arah pembangunan negara yang lebih inovatif dan berdaya saing. Dalam situasi pandemik COVID-19, banyak murid menghadapi pelbagai cabaran baik dari segi fizikal maupun psikologi. Nafisah Hamidun mengungkapkan isu yang mendesak berkaitan dengan pelibatan dan kehadiran murid dalam sesi pembelajaran dalam talian. Meskipun ada banyak panduan dan kajian yang memberikan saranan tentang bagaimana mengajar matematik dengan efektif, kebanyakannya tidak mempertimbangkan situasi pandemik yang dialami. Apabila diperhatikan dengan lebih mendalam, kita menyadari betapa pentingnya kajian untuk meneroka cabaran dan amalan terbaik yang diterapkan oleh guru-guru matematik. Hal ini bukan hanya relevan bagi mereka yang berada di dunia pendidikan, tetapi juga memberi panduan yang sangat berharga untuk situasi pembelajaran jarak jauh. Semasa pandemik COVID-19 melanda, saya membuat keputusan untuk memahami pengajaran matematik dengan lebih mendalam. Objektif utamanya adalah untuk memahami sejauh mana keyakinan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran matematik dalam situasi yang mencabar ini. Saya ingin tahu, adakah guru-guru merasa yakin dengan kemampuan mereka dalam mengajar matematik semasa pandemik ini? Selain itu, saya juga tertarik untuk meneliti amalan tipat guru. Saya ingin mengetahui bagaimana guru-guru menggabungkan pengetahuan teknologi, pedagogi dan isi kandungan dalam pengajaran matematik mereka. Namun, saya juga sedar pasti akan ada cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Oleh itu, objektif ketiganya adalah untuk meneroka rintangan yang ditemui oleh guru-guru matematik semasa sesi pengajaran dalam talian ini. Akhirnya, saya bukan sekadar ingin mengenal pasti masalah, tapi juga ingin mencari penyelesaian. Saya berhasrat untuk mengumpul cadangan-cadangan yang boleh membantu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik, terutamanya dalam konteks pandemik COVID-19. Saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan penyelidikan kualitatif kerana menurut pendapat Miriam dan Tisdil serta Zainal dan rakan-rakan beliau, pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk meneliti lebih dalam makna yang diberikan seseorang kepada sesuatu peristiwa yang dialami. Dengan membawa lensa fenomenologi, saya ingin mendalami bagaimana guru-guru memberikan makna terhadap pengalaman mereka semasa mengajar matematik di tengah-tengah pandemik COVID-19. Bukan sahaja sekadar mencari cabaran yang dihadapi, tetapi juga amalan terbaik yang mereka lakukan ketika menghadapi murid-murid di sekolah menengah. Creswell dan Port pernah berkata bahawa pendekatan ini sangat sesuai apabila ingin mendalami pengalaman sebilangan kecil individu terhadap satu fenomena. Dan dengan inspirasi dari Siti Uzairah, saya berharap untuk mencari corak dan hubungan makna dari pengalaman guru-guru tersebut. Menggunakan pensampaian bertujuan, saya telah mengatur sesi temu bual secara berstruktur dan menggunakan prosedur sistematik dalam mengumpul serta menganalisis data dengan dibantu oleh kaedah perbandingan berterusan seperti yang digunakan oleh Glaser dan Strauss. Secara ringkasnya, peserta kajian terdiri daripada 3 orang guru matematik yang telah mengikut syarat yang ditetapkan, menggunakan instrumen kajian yang telah mendapatkan kesahan pakar yang diadaptasi daripada Mutharam et al, menggunakan triangulasi dan juga nota lapangan untuk meningkatkan kebolehpercayaan. Untuk analisis data pula dilaksanakan melalui 3 fasa berstruktur. Dalam fasa pertama, saya menghabiskan masa yang panjang untuk membaca transkrip temu bual berulang kali, merujuk kepada panduan dari Miriam dan Tisdil dan Siti Uzairah. Saya berjaya menemui beberapa pola dengan menggunakan teknik perbandingan yang berterusan seperti yang dinyatakan oleh Sumrin dan Gupta. Saya menyelami transkrip dengan mendalam sehingga beberapa kategori yang konsisten terbentuk. Setelah kategori tersebut ditemui, saya memberikan label dan kod
kepada setiap kategori tersebut berdasarkan panduan daripada Merriam dan Tisdale, Rubin et al. Dan Siti Uzairah. Semua data yang dikumpul bersama-sama dan saya mencari sebarang korelasi atau hubungan antara data tersebut. Langkah seterusnya adalah saya membina sebuah jadual perbandingan. Apabila seluruh proses analisis hampir selesai, kategori-kategori tersebut dikemas kembali dan disatukan untuk membentuk tema yang lebih umum dan bermakna. Setiap temu bual yang saya lakukan direkodkan dengan kebenaran daripada peserta. Selepas itu, saya menggunakan platform transkripsi yang bernama Sonix untuk mengubah rakaman suara ke bentuk teks. Selepas transkrip selesai, saya menghantar teks kepada peserta untuk pengesahan dan maklum malas. Akhirnya, untuk proses pengekodan, pembinaan kategori dan penghasilan tema, saya memanfaatkan aplikasi NVivo versi 12.0. Aplikasi ini merupakan rakan setia saya dalam menjalankan analisis data dan memastikan setiap langkah yang saya ambil berjalan dengan lancar. Sebagai seorang pekaji yang telah melalui proses mendalam untuk memahami bagaimana guru-guru bersemangat dan berkeinginan tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik sewaktu pandemik COVID-19, saya telah mendapati beberapa penemuan menarik. Di awal kajian, saya tertarik untuk tahu apa yang mendorong semangat guru-guru ini. Keputusannya agak mengejutkan. Rupanya, rakan setugas dan murid-murid yang positif menjadi sumber inspirasi dan kekuatan buat guru-guru ini. Mereka mendapati bahawa sokongan daripada komuniti sekeliling mereka sangat mempengaruhi keberkesanan pengajaran mereka. Mereka berasa didorong untuk memberikan yang terbaik apabila diberi pujian dan semangat oleh rakan sekerja dan murid-murid mereka. Apa yang lebih menarik ialah bagaimana komuniti pembelajaran profesional telah menjadi platform penting bagi guru-guru untuk berkongsi dan memperoleh ilmu. Melalui PLC, mereka bukan sahaja dapat berkongsi strategi pengajaran, tetapi juga mendapat semangat dan dorongan. Saya tertarik dengan kajian Hajar dan Siti yang menunjukkan bahawa betapa berkesannya amalan PLC ini dalam memperkasakan guru. Tambahan pula, saya mendapati aktiviti perkongsian di bilik guru maya serta penghargaan daripada pihak pentadbiran sekolah sangat memotivasikan guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Sewaktu saya mendalami lagi kajian ini, saya ingin mengetahui tentang amalan pengajaran guru-guru. Sangat jelas bahawa guru-guru telah melakukan perubahan besar dalam cara mereka mengajar. Mereka tidak hanya menggunakan buku teks digital, tetapi juga pelbagai aplikasi untuk mengajarkan konsep matematik. Namun, saya perasan ada ketika mereka kembali kepada pendekatan tradisional dengan menggunakan bahan batu mengajar fizikal untuk memperjelaskan konsep kepada murid. Salah satu cabaran yang saya temui dalam kajian ini adalah kesediaan murid untuk belajar dalam suasana pembelajaran dalam talian. Walau bagaimanapun, cabaran-cabaran lain yang dihadapi oleh guru akan saya huraikan selepas ini. Akhirnya, dalam usaha mencari penyelesaian untuk cabaran-cabaran ini, saya menemui satu tema yang menonjol, iaitu keperluan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah. Banyak guru yang saya temui merasakan bahawa dengan infrastruktur yang lebih baik seperti akses internet yang lebih cepat, akses ke aplikasi berbayar dan fasiliti sekolah yang lebih lengkap, mereka akan dapat mengajar dengan lebih efektif. Memang benar, infrastruktur yang cekap akan membantu guru untuk memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Pandemik COVID-19 telah mengubah banyak aspek dalam hidup kita, terutamanya dalam bidang pendidikan. Saya mendapati diri saya terpesona dengan bagaimana guru-guru matematik mencari cara-cara kreatif untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Salah satu tajuk yang mencabar untuk diajar dalam format dalam talian adalah graf dan hukum linear. Selaku seorang pekaji baru, saya mendengar keluhan guru tentang bagaimana sukar untuk mengilustrasikan konsep-konsep ini tanpa bantuan papan hitam tradisional. Namun dengan kebijaksanaan mereka, guru-guru telah beralih kepada alat digital seperti GeoGebra dan Geometer Sketchpad meskipun ada yang menghadapi kesukaran kerana kurang pengalaman dengan teknologi tersebut. Kemudian, ada isu tentang integriti akademik. Dalam dunia di mana jawapan hanya setapak jauh melalui Google, bagaimana guru-guru memastikan bahawa murid-murid mereka benar-benar memahami bahan dan bukan hanya meniru. Saya terpesona dengan bagaimana institusi pendidikan meningkatkan kewaspadaan terhadap isu ini dan mencari cara untuk memupuk etika akademik yang kuat di kalangan murid-murid. Namun, apa yang penting adalah bagaimana guru terus berinovasi meskipun dihadapkan dengan cabaran teknologi dan akses internet. Mereka tidak putus asa. Sebaliknya, mereka mencari cara baru untuk mengajar dan penggunaan papan putih digital hingga ke kuis dalam talian berasaskan web. Mereka mengadaptasi dan belajar bersama-sama dengan murid mereka. Kita semua tahu bahawa di sebalik setiap data dan statistik ada cerita manusia. Dan dalam kes ini, cerita tersebut adalah tentang ketahanan, inovasi dan dedikasi guru matematik yang berusaha keras
untuk mendidik generasi masa depan meskipun dalam keadaan yang paling mencabar. Teori Bandura memberitahu kita bahawa dorongan dan malu malas dari orang lain boleh mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap diri sendiri. Guru-guru yang dikelilingi oleh rakan-rakan sekerja yang positif merasa lebih bersemangat dan yakin dalam pengajaran mereka. Guru matematik menerima teknologi dengan baik dalam pengajaran mereka. Sejajar dengan penemuan kajian Ar-Rahmi, mereka tidak merasakan pengajaran dalam talian itu kompleks. Walau bagaimanapun, jika mereka merasakannya rumit, mereka mungkin akan mengelak daripada menggunakannya. Dalam konteks kajian ini, cadangan telah dibuat untuk melaksanakan aktiviti PLC secara dalam talian. Namun, Vikaraman menyatakan bahawa amalan PLC di Malaysia cenderung berstruktur atas bawah atau top down. Hal ini bermaksud, inisiatif atau keputusan berkaitan PLC seringkali datang dari pihak pengurusan atau pihak atas dan bukan dari guru-guru itu sendiri. Struktur seperti ini kadang-kadang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara keperluan sebenar guru dengan apa yang disediakan oleh program PLC. Kesimpulannya, walaupun penggunaan teknologi diterima baik dan dianggap bermanfaat, ada penurunan dalam pencapaian matematik semasa pandemik COVID-19. Faktor sebenar masih belum dapat dikenal pasti. Mengajar secara PDPR semasa pandemik adalah sesuai untuk guru-guru matematik, tetapi ada beberapa cabaran yang masih perlu diatasi. Pengajaran melalui persidangan video dianggap efektif, namun guru perlu lebih mahir dalam teknologi dan berkomunikasi dalam talian. Cabaran utama ialah mengekalkan minat pelajar. Aplikasi seperti PowerPoint, MyViewBoard dan quiz berasaskan web digunakan. Namun ramai pelajar tidak dapat mengikuti PDPR disebabkan isu teknikal dan keluarga, skrin telefon yang kecil, internet yang lambat dan kurang perhatian daripada ibu bapa menjadikan pelajar kurang bermotivasi. Tajuk yang kompleks dan kurang pengalaman dalam penggunaan aplikasi khusus menjadi isu. Keperluan untuk latihan lebih lanjut adalah diperlukan. Selain itu, motivasi guru adalah sangat penting. Amalan PLC dapat meningkatkan keyakinan dan prestasi pengajaran. Kajian mengesyorkan perkongsian amalan terbaik untuk pengajaran matematik dan kajian lanjut tentang teknik pengajaran algebra. Semua pihak termasuk KPM, PPD, PIBG, NGO dan lain-lain perlu bekerjasama untuk mengatasi cabaran ini. Guru-guru perlu terus mempelajari dan memperbaharui kaedah pengajaran mereka. Kajian ini memberi pandangan yang mendalam mengenai cabaran guru matematik dan cara untuk mengatasinya semasa pandemik. Dengan mengetengahkan amalan terbaik yang dijalankan oleh guru-guru matematik, kajian ini boleh menjadi rujukan kepada pendidik lain yang mungkin sedang mencari strategi dan pendekatan yang berkesan untuk pengajaran dalam talian. Hasil kajian ini mungkin akan mendorong inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran matematik, terutamanya dalam situasi luar biasa seperti pandemik atau keadaan darurat yang lain. Hasil kajian juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk membuat dasar pendidikan di Malaysia. Maklumat ini penting untuk memastikan bahawa keputusan yang diambil berlandaskan data empirik dan pengalaman sebenar di lapangan. Kajian ini dapat membantu guru-guru dan institusi pendidikan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik dengan menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan cabaran dan solusi yang ditemui. Dalam menghadapi pandemik, kebergantungan kepada teknologi dalam pendidikan menjadi semakin ketara. Kajian ini dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan teknologi dalam pendidikan dan mendorong integrasi teknologi yang lebih mendalam dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan sumbangan-sumbangan tersebut, kajian ini bukan sahaja memberi manfaat kepada komuniti pendidik matematik tetapi juga kepada sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, terutamanya dalam menghadapi cabaran-cabaran pada masa depan. Kajian ini membawa kita meneroka liku-liku perjalanan mereka, memahami kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian. Kita mempunyai guru-guru yang bersemangat tinggi, namun dengan cabaran teknikal seperti akses internet yang tidak stabil dan kesukaran dalam menyampaikan tajuk-tajuk matematik yang memerlukan visualisasi. Dalam era digital, interaksi muka ke muka antara guru dan murid semakin berkurang, menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang berkesan. Namun, ada juga sinar harapan. Kajian ini juga membawa kita melihat bagaimana guru-guru kreatif mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. Daripada papan putih digital hingga kuis berasaskan web, kita dapat melihat bagaimana teknologi menjadi alat yang berharga dalam memperkaya proses pembelajaran. Kajian ini menyarankan supaya pandangan dari lebih ramai guru diteroka agar gambaran yang lebih holistik dapat diperoleh.
Satu mesej yang jelas ialah kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Walaupun teknologi memainkan peranan penting, tetapi akses tidak sama bagi setiap murid. Jadi, apakah yang boleh kita lakukan? Kolaborasi menjadi kunci. Dari Kementerian Pendidikan hingga ke NGO, semua pihak perlu bekerjasama untuk menangani cabaran ini. Sebagai guru, mereka harus proaktif dan selalu mengamas kini pengetahuan serta pedagogi mereka. Dengan kata lain, kajian ini bukan sahaja memberi kita gambaran tentang cabaran yang dihadapi, tetapi juga harapan dan inspirasi tentang bagaimana kita mampu bersama-sama menghadapinya. Sekian, terima kasih.